Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Cikgu Wati. So, untuk video kali ni, kita nak sambung lagi 1.16 menentukan punca satu persamaan kuadratik dengan menggunakan kaedah pemfaktoran. Okey, cikgu akan tunjukkan kaedah penerapan silang dan cikgu akan tunjukkan bagaimana nak menggunakan kalkulator. Dan lagi satu, cikgu nak tunjukkan macam mana kita nak tengok punca dalam GeoGebra. Okey, jom kita tengok. Okey, apakah yang dimasukkan dengan punca kita dah buat pada video sebelum ini, iaitu nilai pemboleh ubah X yang memuaskan persamaan AX kuasa 2 tambah BX tambah C sama dengan sifar. Okey. Salah satu cara untuk menentukan punca bagi persamaan kuadratik ialah menggunakan kaedah pemfaktoran. Okey, so tips dia adalah awak kena tukar persamaan yang diberi kepada bentuk iaitu AX kuasa 2 tambah BX tambah C sama dengan sifar. Mesti sama dengan sifar, baru awak boleh teruskan dengan kaedah pemfaktoran. Ini tips paling utama lah. Okay? So kita tengok contoh yang pertama. X kuasa 2 tambah 2X tolak 8 sama dengan sifar. Okay? So X kuasa 2. Okay? So kita gunakan kaedah pendaraban silang. Okey, so X, kita guna silang X kuasa 2. Okey, negatif 8. Okey, negatif 8 ni dia 1 dengan 8 faktor dia, 2 dengan 4. Okey, so kita ada dekat sini. So possibility nak dapat 2, kemungkinan kita dapat 2 ni guna 2 dengan 4 lah kan. So 2 dan 4. Okey, kemudian kita tengok pula C dia adalah negatif. Bila negatif dia macam ni. Kalau C negatif, salah satu negatif. Kalau C dia positif, maksudnya dua-dua mesti positif atau dua-dua mesti negatif. Okey, so sekarang C dia negatif, jadi ini bermakna salah satu dia mesti negatif. Okey. Dan kita tengok pula B dia positif. Bila B dia positif, maksudnya nombor besar tolak dengan nombor kecil. Okey. So nombor besar tolak dengan nombor kecil. So yang besar ni positif lah, yang kecil ni negatif. Okey, so kalau kita check balik X kali X kuasa 2 ni negatif 8. Yang ini B dia, okey, kita darab silang 2X. Yang ini negatif 2X, yang ni 4X. Okey, tambah kita dapat 2X. So betul lah kita punya jawapan. Okey, so yang ini X tolak 2 X tambah 4 sama dengan sifar. Okey, so yang ini X punca dia adalah X sama dengan 2 atau X sama dengan negatif 4. Yang paling penting, yang penting ni barisan yang ni dengan yang ini. Okey, okey, boleh. Okey, kalau kita nak gunakan kalkulator, awak tengok sini. Ini adalah mode. Okey, tekan mode sampai dapat equation. Okey, ambil satu. Okey, ambil satu. Okey, unknown kita tak nak, kita nak degree. So tekan nak panah kanan. Okey, degree dia adalah 2, kuasa dia 2. Okey. Okey, A dia minta A. So masukkan A. A dia 1. Okey, B dia 2. Kita dah belajar kan? C dia negatif 8. Okey. So, awak dapat X1 sama dengan 2. Okey. X2 sama dengan X2, X lagi 1 sama dengan negatif 4. Boleh? Okey, so dekat sini kita tulis. Okey, awak kena reverse dia sikit. Okey, macam terbalik dia lah. X tolak. Di sini positif jadi negatif sama dengan sifar. Yang ini kena ada, yang ini ada, yang ini ada. Okey, settle. Boleh tak? Okey, kita reverse ke belakang. Okey, boleh? Kita ke soalan yang seterusnya. X kuasa 2 tolak 5X tolak 6. Okey. X kuasa 2. Okey, so kita jadikan dia sebagai bentuk am dulu, kepada bentuk am dulu sama dengan sifar. Okey, kemudian kita faktorkan dia. Cikgu guna singkatan sikit. Okey. So kalau awak tengok 6 ni awak akan dapat 1, 6, 2 dan 3. Okey, so tengok C dia positif. Bila C positif, maksudnya dua-dua mesti positif atau dua-dua mesti negatif. Okey, so kita kena ambil yang ni lah. Kalau 6 dengan 1 nak dapatkan 5, dia mesti salah satu negatif kan. So kita ambil
2 dan 3. Yang ni, yang ini kalau awak banyak buat latihan awak dapat. Boleh, mesti boleh punya. Okay. So, yang ini 2, yang ini 3. Okay, so negatif. Okay, B, kemudian kita tengok B. B dia negatif. Belakang dia positif. B dia negatif. Maksudnya B tu mesti dua-dua negatif lah. Sebab kita nak dapatkan C dia positif. Okay. So X sama dengan 2 atau X sama dengan 3. Boleh. Okay. Kalau kita nak guna kalkulator. 1, B dia negatif 5. C dia tadi bawa sini jadi positif. C dia 6. Okay, dapat X sama dengan 3 dan X 2. 3 dan 2. So, kita tulis dekat sini. Okay, kita tulis. Reverse ke belakang. Tambah jadi tolak. X tolak 2. X tolak 3 sama dengan 0. Dia reverse. Macam smart way lah. Gitu. Okay, boleh. Kita tengok contoh yang seterusnya. Okey, contoh yang seterusnya. Okey, C. Okey, dia tak bagi dalam bentuk arm. Jadi, awak kena tukar kepada bentuk arm. Okey, X per... Ini kita tukar siap-siap. Kita buat darab silang. Okey, ini pergi sini. Yang ni pergi sini. Okey, X tolak 4. Sama dengan 2, 5X tolak 24. Okey, X kuasa 2 tolak 4X sama dengan 10X tolak 48. Okey, X kuasa 2 tolak 4X tolak 10X tambah 48 sama dengan 0. X kuasa 2 tolak 14X. Kenapa 14X? Negatif 4 tolak 10. Okey, tambah 48 sama dengan 0. So, kita buat pendaraban silang. Okey, X 48. Cikgu paling cepat nampak ni 8 dengan 6 lah. Kenapa? Okey, 8, 6 kita boleh dapatkan 14. Okey, so kalau dekat sini 48 ni positif, maksudnya sama ada dua positif atau dua-dua negatif. Tapi sebab B dia negatif, maksudnya sini negatif lah. Okey. So, X sama dengan 8 atau X sama dengan 6. Nak guna kalkulator lagi. Okey. Awak boleh cuba nanti guna kalkulator. Tengok soalan. Okey, soalan D. Okey, soalan D. Kita kena kembangkan dia. Okey, kembangkan yang sebelah sini dulu. Okey, kembangkan yang sebelah kanan juga. Okey, so Y kuasa 2 tambah Y tambah 2Y tambah 2 sama dengan 2Y tambah 22. Kalau tak pandai kembangan, boleh tengok video cikgu untuk yang macam mana kita nak kembangkan ungkapan algebra. Boleh tengok. Okey, ulang kaji sikit. Okey, Y kuasa 2. Yang ni tambah 3Y. Yang ini tambah 2. Yang ni tolak 2Y tolak 22 sama dengan 0. Okey. Y kuasa 2. 3Y tolak 2Y tambah Y. 2 tolak 22 tolak 20. Negatif 20. Okey. Yang ni pun dah nampak dah. 20. 4 dengan 5. Okey, 20. 4 dan 5. 2 dan 10. 4 dan 5. Okey, sebab dia nak 1 kan. Maksudnya 4 dan 5 lah. Y 4 dan 5. Awak tengok C. C dia negatif. Okey, bila C dia negatif, salah satu mesti negatif. Bila salah satu negatif, tengok B. B dia positif. Maksudnya nombor besar tolak nombor kecil. Nombor besar tolak nombor kecil. Nombor besar tu positif lah. Okey, sama dengan 0. Jangan lupa letak 0. Okey, so Y sama dengan 4 atau Y sama dengan negatif 5. Boleh try guna kalkulator. Cikgu tunjuk cara ni, awak boleh guna kalkulator lah. Okey. Okey, bagaimana menentukan punca persamaan kuadratik dengan menggunakan kaedah graf? Jom kita tengok macam mana.
Okey, so dekat sini cikgu dah buat, cikgu dah letakkan. Okey, ini awak boleh rujuk muka surat 22. Okey, macam mana awak nak buat? Cikgu tunjuk satu. Okey, nampak tak input dia ni? Okey, awak masukkanlah persamaan X kuasa 2 tolak 9X tambah 18. Okey, so dah masukkan ni. Kemudian awak tengoklah, dia akan muncul di sini. Okey, so kalau kita tengok ni, okey, jom kita tengok. Ni warna hijau ni, ni warna biru tadi, dia sama kan? Okey, so warna hijau ni kalau awak tengok, okey, cikgu besarkan sikit. Okey, so kita nak tengok root dia kat mana, kita nak tengok punca dia kat mana. So kalau awak tengok ni, okey, punca dia di sini. 1 sama dengan 3, lagi 1 sama dengan 6. Okey, kita tengok yang kedua pula. Ni pun sama. Punca dia di mana? Cikgu tutup yang ni. Okey, warna biru ni. Nampak tak? Root. Root ni punca lah. Okey, negatif 1.5. Negatif, 0.05 berada di atas paksi X. Okey, kita tengok H pula. Yang ketiga. Nampak tak? Cikgu besarkan sikit. Okey, root dia di mana? Sini. Nampak tak? Di atas paksi X. Okey. Okey, yang keempat. Okey, mana dia? Root dia tu nampak kat sini, root dia. Okey, kita besarkan sikit. Okey, negatif 3 nampak tadi tulis root. Negatif 3 dengan 0.25. Juga di atas pintasan X. Okey. Jadi punca bagi suatu persamaan kuadratik X kuasa 2 tambah BX tambah C sama dengan C far dapat diukur dengan kaedah graf dengan membaca nilai-nilai X yang merupakan titik persilangan antara graf fungsi kuadratik dengan graf dia tu dengan paksi X. Macam kita buat tadi tu lah. Okey. Sebenarnya kita dia dah tunjukkan dah sebelum ni dalam 1.15. Okey. So inilah punca dia. Dia persilangan di antara graf dan paksi X. Dia letak di atas paksi X tu. Okey, sebab tu dia kata memuaskan persamaan kuadratik. Okey, awak boleh tengok praktiskan diri 1.1F. Nombor 1 semua dalam keadaan bentuk am. So, boleh teruskan dengan kuadratik. Boleh teruskan dengan pemfaktoran. Okey, teruskan dengan pemfaktoran sama ada menggunakan kaedah pendarahan silang atau menggunakan kaedah kalkulator. Tapi sekiranya awak menggunakan kaedah kalkulator, step yang ini jangan dilupakan. Yang ini mesti ada. Reverse ke belakang satu step. Okey, dan nombor 2 nampak tak dia bukan dalam keadaan bentuk am. So tukarkan dulu, lagi soalan dia pun memang cakap tukarkan kepada bentuk am, tulis dalam persamaan bentuk am, kemudian awak cari bila dia cakap selesaikan persamaan kuadratik, maksudnya cari punca. Okey, sekian saja perkongsian cikgu untuk video kali ini, bagaimana kita nak menentukan punca satu persamaan kuadratik dengan menggunakan kaedah pemfaktoran. So kamu boleh praktislah macam mana nak guna kalkulator, dan jangan lupa yang cikgu bagi tahu kurungan tu mesti ada, wajib. Okey, sehingga kita berjumpa lagi dalam video yang akan datang. Sekian saja untuk kali ini. Assalamualaikum. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe dan tekan loceng untuk video-video yang akan datang. Okey? Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum.